yang merupakan maknanya pergerakan. Gerakan untuk mencantikkan. Maksudnya untuk mencantikkan sembahyang itu. Baiklah, sunat ab'ad iaitu amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Amalan sunat, jadi dalam sembahyang ni ada amalan rukun dan amalan sunat. Amalan sunat terbahagi kepada dua, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Jadi maksud sunat ab'ad iaitu amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, maka mesti diganti dengan sujud sahwi. Adakah wajib sujud sahwi? Jawabnya sunat juga. Kita gantikan dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini umpama kita tampung kekurangan kerana kita telah meninggalkan sunat ab'ad. Contohnya sebagaimana perbualan tadi di antara Luqman dan ustaznya, iaitu membaca doa kunut, sehingga dia tidak solat, sehingga Luqman tidak solat subuh kerana tidak ingat, tidak hafaz doa kunut itu. Sedangkan solat subuh itu wajib, fardu, berdosa sekiranya kita tidak tunaikannya. Baiklah. Kemudian yang kedua, amalan apakah yang dimaksudkan sunat hay'at? Sunat hay'at ialah amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi bezanya, yang ni kena ganti dengan sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Yang ni tidak perlu diganti. Tambah tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Di mana tempat membaca doa iftitah? Selepas kita takbiratul ihram, maka disunatkan kita membaca doa iftitah. Apakah bacaan doa iftitah itu? Iaitu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai akhirlah. Jadi inilah perbezaan antara sunat ab'ad dan sunat hay'at. Seterusnya, mari kita membaca dan kita mengingati perkara-perkara sunat ab'ad di dalam sembahyang dan perkara-perkara sunat hay'at. Yang mana sunat hay'at ni ada dua bahagian, iaitu perbuatan dan bacaan. Baiklah, kita tengok dulu sunat ab'ad. Yang pertama iaitu duduk dan membaca tahiyat awal. Duduk dan membaca tahiyat awal. Di mana tahiyat awal? Pada rakaat yang kedua. Bila kita berada di rakaat yang kedua, kita selesaikan sehingga kita sujud dan kita duduk tahiyat awal. Duduk dan baca tahiyat awal. Apakah baca tahiyat awal? Iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai akhir. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Macam mana lafaz selawat? Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kedua.
Yang ketiga, iaitu membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir, di akhir sembahyang kita tu, sebelum kita beri salam, itu bacaannya wa ala ali Muhammad. Okey. Yang keempat, iaitu membaca doa qunut pada solat subuh. Apakah doa qunut itu? Iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhir. Seterusnya yang kelima, berdiri semasa membaca doa qunut. Pada sembahyang subuh, bila kita berada di rakaat yang kedua, kemudian kita rukuk, kita iktidal, kita pun menadah tangan dan baca doa qunut. Berdiri itu merupakan sunat ab'ad. Yang keenam pula iaitu berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa qunut. Macam mana selawat? Sebagaimana di atas ni. Wa ala ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya akhi qunut tu. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa barik wa sallim. Macam itulah. Seterusnya, perkara sunat hayat, yang bahagian perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua-dua tangan bagi lelaki, iaitu mengangkat kedua-dua tangan berbetulan dengan telinga, ataupun mengangkat kedua-dua tangan berbetulan dengan bahu. Manakala bagi perempuan pula, mengangkat kedua tangan dan menekap di dada. Jadi yang rukunnya menyebut Allahu Akbar, itu rukun. Adapun mengangkat kedua-dua tangan itu sunat. Katakanlah kita Allahu Akbar, kita tidak angkat tangan kita tu, letak di atas perut kita, maka sembahyang kita sah. Pentingnya melafazkan Allahu Akbar. Dan kita melafazkan Allahu Akbar itu wajib berlafaz bertutur dengan mulut, lidah kita dan didengari di telinga kita. Sekiranya kita tak melafazkannya, iaitu kita datangkan ke dalam hati kita sahaja, maka tidak sah. Ataupun kita hanya menggerakkan mulut sahaja, tidak sah. Baiklah. Ini perkara sunat. Yang seterusnya, mengangkat kedua-dua tangan ketika rukuk. Bila nak rukuk, kita pun angkat kedua-dua tangan kita. Seterusnya, daripada rukuk kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita angkat juga kedua tangan kita. Dan bangun selepas tahiyat awal. Jadi di sini mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram sekali sahaja di awal sembahyang. Mengangkat kedua-dua tangan ketika rukuk, ini setiap rakaat. Begitu juga iktidal setiap rakaat. Dan satu lagi, satu saja, mengangkat kedua tangan
ketika bangun selepas tahiyat awal. Tahiyat awal, lepas Allahumma salli ala Muhammad, kita pun bangkit daripada tahiyat awal dan kita sunat kita mengangkat dua belah tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Letak tangan kanan atas tangan kiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud. Jangan lihat di atas, di kiri, kanan, di depan. Tengok di tempat sujud saja. Boleh pahala. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Apa makna duduk iftirash? Iaitu kita duduk seperti duduk antara dua sujud itulah. Kita duduk seperti duduk tahiyat awal tu. Iaitu punggung kita duduk di atas tapak kaki kiri. Dan kita kaki kanan kita gunakan jari-jari. Kita duduk, kita letak jari-jari kita, jari-jari kaki di sebelah kaki kanan. Seperti yang anak-anak duduk ketika duduk antara dua sujud itulah. Dan kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni seperti duduk ketika tahiyat akhir. Itu kita meletakkan punggung kita di atas lantai. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Meletakkan kedua-dua tangan iaitu kedua-dua tapak tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Ketika duduk antara dua sujud pun sama juga. Yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun palingkan muka kita ke sebelah kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Kita palingkan muka kita ke kiri. Seterusnya, sunat hai'ah bacaan. Tadi perbuatan ni bacaan. Yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat. Apa makna takbir intiqalat? Takbir Allahu Akbar ketika rukuk. Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Allahu Akbar ketika sujud. Melafazkan, menyebut. Adapun takbir yang mula-mula tu takbiratul ihram. Itu rukun, wajib. Melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Yang kedua, membaca isti'azah, itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir. Dan menyebut amin, waladdallin, amin, selepas Al-Fatihah. Yang ketiga, iaitu membaca doa iftitah.
membaca doa iftitah. Apa dia? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Anak-anak semua hafal ya. Baca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Yang keempat iaitu membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Selepas kita baca Al-Fatihah, kita pun bacalah mana-mana surah yang kita ingat. Contohnya kita ingat surah An-Nasr. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, sampai akhir. Rakaat pertama. Rakaat kedua pula kita ingat surah Al-Ikhlas. Tapi kita ingat surah Al-Masad. Kita baca Al-Fatihah, kita baca Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sampai akhir. Seterusnya yang keenam iaitu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Apa makna tasbih? Yang kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Yang ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah. Membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan membaca Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Apa bacaan dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9 iaitu membaca selawat Ibrahimiyah. Apa dia selawat Ibrahimiyah? Dibaca ketika duduk tahiyat akhir. Selepas kita membaca tahiyat akhir, kemudian kita baca selawat kepada Rasul dan selawat kepada ahli keluarga Nabi kita. Sambung lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekiranya kita nak tambah Sayyidina pun tidak mengapa. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Seterusnya yang ke-10 iaitu memberi salam yang kedua. Adapun salam yang pertama itu wajib, rukun. Memberi salam yang kedua, berpaling ke sebelah kiri, itu sunat. Okey. Di sini ada info apa yang dimaksudkan dengan takbir intiqalat. Iaitu takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Jadi kita kena sempurnakan solat kita dengan melaksanakan amalan-amalan sunat dari segi perbuatannya, dari segi bacaannya. Kemudian, apakah pula bacaan dan perbuatan yang mesti dilakukan apabila kita tertinggal ataupun kita sengaja tinggal sunat ab'ad. Seperti Luqman tadi, dia tidak ingat lagi bacaan doa qunut. Maka dia kena hafal. Sekiranya dia tidak ingat juga, maka dia kena, iaitu sunat.
digantikan dengan sujud sahwi. Macam mana cara sujud sahwi? Kita tengok di sini. Bacaannya, mari sama-sama ikut ustaz baca. Subhana man la yanam wa la yasku. Sekali lagi. Subhana man la yanam wa la yasku. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi bila kita ingat maksud bacaan ini, kita mengaku pada diri kita terdapat kelemahan yang menyebabkan sehingga kita terlupa untuk melakukan perkara-perkara sunat abad tadi. Macam mana cara untuk melakukannya? Yang pertama, kita duduk iftirash, membaca tahiyat akhir. Kita duduk iftirash, duduk seperti tahiyat awal, ataupun duduk seperti duduk antara dua sujud. Kita baca at-tahiyyatul mubarakat sampai akhir. Kemudian bila selesai kita baca tahiyat ataupun tasyahud sehingga innaka hamidum majid. Jadi kita datangkan niat dalam hati kita, kita ingin sujud sahwi. Maka kita pun sujud. Kita baca subhana man la yanam wa la yasku. Seterusnya kita pun bangkit semula, duduk antara dua sujud. Seperti duduk iftirash juga, tanpa kita baca apa-apa, dan kita mesti tamak-ninah. Tamak-ninah, duduk sebentar. Sekadar dalam 2 saat. Sekadar baca subhanallah. Seterusnya kita sujud pula yang kedua. Subhana man la yanam wa la yasku. Sujud kedua. Selepas itu, kita bangkit, kita duduk tawarruk. Duduk seperti tahiyat akhir yang sembahyang tidak ada sujud sahwi. Duduk tawarruk macam ni lah. Yang ustaz beritahu tadi. Duduk iftirah macam ni. Duduk tawarruk macam ni. Jadi, rumusan daripada bahagian ini, solat yang sempurna akan menjamin ibadah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat faham dengan pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih menonton dan juga belajar bersama-sama Ustaz. Jangan lupa subscribe. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.